kita Geografi tingkatan 2 bab 4 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan apakah itu cuaca dan apakah itu iklim. Okey, cuaca merujuk kepada keadaan atmosfera di sesuatu kawasan pada skala mikro. Maksudnya kecil lah, manakala iklim merujuk kepada skala makro. Contohnya negara di Malaysia. Okey. Okey, kita teruskan ya. Okey. Umumnya terdapat 3 bahagian yang menerangkan tentang cuaca dan iklim di Malaysia, iaitu suhu, hujan dan angin. InsyaAllah kita akan tengok detail lah satu-satu. Okey, kita pergi kepada suhu dulu. Okey. Di Malaysia kita mengalami suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun. Ini kerana negara kita berada di garisan latitude, garisan khatulistiwa. Di garisan khatulistiwa, bagaimana bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, negara kita akan menerima cahaya matahari. Itulah yang menyebabkan negara Malaysia mempunyai suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun. Min suhu di Malaysia adalah 27 darjah Celsius. Okey, min merujuk kepada purata. Cara untuk mendapatkan min adalah suhu untuk 12 bulan kita tambah, kemudian kita bahagi dengan 12. So kita dapat dalam anggaran 27. Okey, min suhu di Malaysia adalah 27 darjah Celsius. Seterusnya julat. Julat ialah perbezaan suhu tertinggi dan suhu terendah. Kita tolak. So dia akan mendapat julat. Di Malaysia ada 2 julat, iaitu julat tahunan dan julat harian. Di Malaysia julat tahunan kita kecil. Bezanya antara 1 hingga 3 darjah Celsius sahaja. Maksudnya kalau kita tolak suhu bulan Januari, suhu pada bulan Februari, Mac, seterusnya, bezanya antara 1 hingga 3 darjah Celsius saja. Ini menunjukkan suhu di Malaysia adalah sekata. Manakala suhu harian pula, suhu harian adalah besar. Okey, suhu harian besar disebabkan negara Malaysia pada waktu siang dia sangat panas. Dia sangat panas, dan pada waktu malam dia akan sejuk. Itulah yang dimaksudkan julat suhu harian yang besar. Dan julat suhu harian yang besar ini terbahagi kepada 2. Sekiranya satu kawasan berhampiran dengan pantai, dekat pantai lah kan, julatnya antara 5 ke 10 darjah Celsius. Manakala di kawasan pedalaman pula, julatnya adalah antara 8 hingga 12 darjah Celsius. Kenapa ini berlaku? Kerana kawasan di tepi pantai, suhunya pada waktu siang akan disederhanakan oleh angin daripada laut. Pada waktu malam pula dia tidak akan terlalu sejuk sebab ada angin daripada laut. Manakala di kawasan pedalaman, sebab kawasan ini jauh daripada laut, pada waktu siang dia akan mengalami apa istilah cikgu tak ingat. Dia akan mengalami pada waktu siang dia akan panas dan suhu ini akan jatuh pada waktu malam. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada hujan. Okey. Di Malaysia kita menerima hujan sepanjang tahun. Ada berbeza dengan setengah kawasan di negara lain ni, ada certain masa dia akan terima hujan, certain masa lagi dia tak terima hujan. Tapi di Malaysia alhamdulillah kita menerima hujan sepanjang tahun. Okey, jumlah hujan di Malaysia adalah kira-kira 2600 mm. Alat untuk mengukur hujan adalah tolok hujan. Nanti cikgu tunjukkan gambar.
Okey, seterusnya. Taburan hujan adalah tidak sekata. Okey. Maksudnya kawasan sini hujan, kawasan sana tak hujan. Kenapa itu berlaku? Disebabkan dua faktor, iaitu faktor bentuk muka bumi dan faktor angin monsun. Okey, ini adalah fakta geografi. Di manakah di Malaysia kawasan yang paling lembap, maksudnya paling menerima hujan yang banyak, iaitu Bukit Larut di Perak. Di sana catatan jumlah hujannya sehingga 4,000 mm. Manakala kawasan yang paling sedikit, paling kering di Malaysia adalah di Kuala Pilah. Jumlah yang direkodkan hanyalah 1,800 mm setahun. Okey, yang faktor yang kedua adalah angin monsun. Di Malaysia kita menerima angin monsun, iaitu angin monsun timur laut yang bertiup pada November hingga Mac, dan satu lagi adalah angin monsun barat daya. Okey, hujan maksimum di Malaysia adalah semasa peralihan monsun, iaitu antara bulan April dan bulan Oktober. Okey, sebenarnya ada banyak jenis hujan di Malaysia, tetapi di sini kita highlight dua saja hujan, iaitu di Malaysia mengalami hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan perolakan ni pada waktu siang dia akan mengalami proses sejatan. Kawasan-kawasan perairan akan terkena haba dan melalui proses sejatan. Lalu uap air akan naik ke udara dan membentuk awan. Dan begitulah sepanjang proses berjalan. Sehingga awan itu penuh, dia akan menurunkan kerpasan. Kerpasan itulah adalah yang kita kenali sebagai hujan. Biasanya hujan perolakan ni dia akan turun dengan lebat beserta dengan kilat dan buruh. Manakala hujan bukit berlaku di kawasan bukit. Nanti cikgu akan terangkan dengan detail. Okay, rujuk gambar ni. Okey, kita teruskan. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh respon terus ya. Okey, faktor yang ketiga cuaca dan iklim di Malaysia iaitu angin. Okey. Di Malaysia kita menerima angin. Yang pertama adalah angin monsun. Angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut bertiup pada November hingga Mac. Dan yang kedua adalah angin monsun barat daya yang bertiup pada Mei hingga September. Okey, di pantai timur khususnya negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, pada bulan November hingga Mac, nelayan tidak boleh turun ke laut kerana pada ketika itu keadaan laut sangat bergelora dan bahayalah. Sebab tu mereka tak turun ke laut pada musim penghujung. Okey. Seterusnya adalah angin monsun barat daya yang bertiup pada Mei hingga September. Seterusnya di Malaysia juga menerima angin Sumatera. Angin Sumatera bertiup pada peralihan monsun, iaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Okey, seterusnya. Selain itu, di Malaysia juga menerima angin tempatan, iaitu bayu laut dan bayu darat. Bayu laut akan bertiup pada waktu siang, manakala bayu darat akan bertiup pada waktu malam. Okey.